Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. 我们将要开始今天的聚会。
Jemaat sekalian, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembuka kita diambil dari Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." 十里经文起自马太福音25章40节。王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。” Mari kita menyanyikan KPPK nomor 10, Nobatkanlah Raja. 我们来唱圣教诗歌，来拥戴主为王。Nobatkanlah Raja, domba ditatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. 来拥戴主为王，主的慈爱无量，守住雷暴心为创伤，见显他的辉煌。荣美挂主光芒，颜色正派颂扬，日色就心唱经唱经，奥秘不可测想。Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kasihlah rahmat-Nya, dan mati itu menembus hidup kekalnya. Jemaat dipersilakan duduk. 会众请坐。 Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. 我们将进入认罪祷告。 Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, berdoa mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi ini kami juga boleh diizinkan untuk beribadah secara online ya Tuhan. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Engkau memberkati Tuhan,
Engkau mengampuni kami Tuhan, jikalau selama 1 minggu ini kami sudah berdosa kepadamu Tuhan. Engkau kuduskan dan sucikan Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan untuk datang beribadah kepadamu. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan sabdamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. 会众请起立， Kita menerima berita anugerah. 我们来领受恩典信息。 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. 我们在上帝面前认罪的人来聆听神的话。恩典信息在约翰一书1章9节。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这是上帝的恩典信息。 感谢上帝。 Jemaat tetap berdiri sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yohanes Sunabirama. Kita akan menyanyikan lagu Ching Ching Ting. 正道由林丰顺牧师来传讲神的话，我们来唱一首诗歌，轻轻听。 Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku kenal suaramu. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaramu.静静听，我要静静听，我要这听我主声音。静静听，我要静静听，我的牧人认得我声音。你这大牧者，生命的主宰，我一生去听随着声音。你这大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我声音。你这大牧者，生命的主宰，我一生去对着主着听。你这大牧者，生命的主宰，我的牧人认得我生命。Marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon kiranya Roh Kudus menolong kita. 我们先来祷告，求圣灵帮助我们。 Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami mempunyai gembala, bahkan gembala yang agung yang senantiasa
menuntun, membimbing, menolong kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga bersyukur kepadamu ya Allah, jikalau pada saat pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk mendengarkan kembali akan suaramu, Sang Gembala yang agung itu. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, kiranya Engkau menolong kami, agar supaya setiap kami yang mendengar, kami juga boleh dapat mengertinya. Dan bahkan ketika kami mengerti, kami juga boleh didorong untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa dan memohon kepadamu, kiranya Engkau memakai kedua hamba-Mu ini, perlengkapi dan urapilah, agar supaya di dalam kelemahannya, Roh Kudus juga bekerja di tengah-tengahnya, bahkan setiap kami boleh mendapatkan berkat-Nya. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan setiap pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita yang pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. 弟兄姐妹们，今天的正道经文取自马太福音25章31到46节。 Matius 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sebagai seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti, dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. 这是耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27, 若是我们阅读路加福音18章18节到27节， di sana kita akan menemukan yang namanya seorang muda yang kaya. 那边我们会看见一个很富有的年轻人， Dikatakan di sana dia bukan hanya seorang muda yang kaya, 他不但是年轻又很富有， tetapi dia juga adalah seorang pemimpin. 他也是个领导人。 Saudara sekalian, sebenarnya apa yang kurang di dalam kehidupan orang muda yang kaya ini? 这位年轻的富有的人还缺乏什么呢？ Dia memiliki harta kekayaan yang begitu sangat banyak. 他非常的有钱， Dia juga memiliki kedudukan yang tinggi. 他有很高的地位， Bahkan sebenarnya ia juga masih muda. Itu berarti mempunyai kesempatan yang masih begitu panjang. 他还年轻，就是说他还有很多美好的机会。 Ia juga mempunyai kehidupan moral atau kerohanian yang baik. 他的道德，他的灵性也很好。 Saudara sekalian, mari kita bertanya, apa sebenarnya yang kurang daripada seorang muda yang kaya ini? 所以呢，我们会问这位年轻又富有的人还缺乏什么呢？ Saudara sekalian, singkat cerita bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, 那但是耶稣对他说， bahwa dikatakan di dalam ayat yang kedua, Yesus berkata, 在第二节，耶稣对他说， masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, 22节这样说，你还缺少一件事， yaitu jualah segala yang kau miliki 就是要变卖你所有的， dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. 然后呢，是分给那些贫穷的人， Maka engkau akan beroleh harta di surga, dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 然后呢，你就会在天上得做产业，然后呢，你就来跟从我。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， lalu apa yang terjadi? Apa respon daripada
seorang muda yang kaya ini. 这位年轻又富有的人的回应是什么呢？ Di dalam ayat yang ke-23 di sana mengatakan 在23节这样说： bahwa ketika orang itu mendengar perkataan itu, yaitu Yesus itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. 23节这样说，他听见了耶稣的话之后呢，他很忧愁，因为他很富足。 Saudara, sebenarnya apa yang bisa kita pelajari daripada peristiwa atau pengalaman seorang pemuda yang kaya yang datang kepada Yesus untuk menanyakan apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal itu? 那从这个年轻的人来问耶稣说，他应该怎样做才能够得永生？我们学习怎么样的功课呢？ Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的亲爱的弟 di 兄姐 sini 妹， kita bisa memberikan satu kesimpulan, 我可以给他一个结论， yaitu bahwa orang yang mencintai harta, 贪爱财物的人， orang yang mencintai harta, kekayaan, uang dan seterusnya, 贪爱钱财的人，一切的资产的人， sesungguhnya ia tidak mungkin akan peduli terhadap sesamanya. 他不可能会去关心别人， Setuju atau tidak setuju? 同意或不同意。 Saya mengatakan bahwa orang yang cinta harta, 那些贪爱钱财的人， dia tidak akan mungkin akan peduli sesamanya. 他不可能会关心人， Bahkan terlebih kepada mereka yang membutuhkan. 特别是那些有需要的人， Dan orang yang tidak peduli terhadap sesamanya itu, 那些不关心人的人， dia adalah orang yang juga tidak mungkin akan mencintai Tuhan. 他也不可能会爱上帝。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， mari kita memeriksa diri dan kehidupan kita secara pribadi. 我们来检讨我们自己的生活， Siapakah yang menjadi kecintaan di dalam kehidupan kita? 在我们生活中，我们所爱的是谁呢？ Apakah harta? 是财物吗？ Ataukah sesama kita? 或者是我们， Ataukah Tuhan menjadi kecintaan kita yang utama di dalam hidup kita? 或者是他人，或者是神，我们放在第一位？ Tetapi sebaliknya, yaitu orang yang cinta akan Tuhan, 反过来，那些爱上帝的人， atau yang saya katakan orang yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan, 那些真真实实爱上帝的人， ia pasti akan peduli pada sesamanya. 他一定会非常关心别人的， Bahkan dia akan peduli kepada mereka yang membutuhkan. 他也关心那些有需要帮助的人。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， seorang yang bernama Elie Wiesel, 有一个人名叫 Elie Wiesel， Elie Wiesel maksudnya, Elie Wiesel， dia sempat mengatakan 他曾经这样说： bahwa lawan daripada cinta, lawan daripada iman, keindahan dan kehidupan 爱、信心、美妙和生活 bukanlah kebencian, 的敌对不是恨， melainkan apa? 而是什么呢？ Lawan daripada cinta, iman, keindahan dan kehidupan itu adalah ketidakpedulian. 爱、信心、美妙生活的敌对不是恨，而是不关心人。 Saudara, itu berarti kalau ada orang tidak mau peduli akan sesamanya, 这就是说，那些不关心人的人， dia tidak akan menemukan yang namanya cinta, iman, keindahan dan kehidupan. 他就不会有那种爱、信心、美妙和生命。 Bukan hanya kebencian saja yang dapat menghancurkan kehidupan manusia, 不但是仇恨会毁坏他人的生活， tetapi ketidakpedulian itu merupakan satu bagian sikap yang sangat berbahaya. 就是不关心人呢，就是一种最危险的事。 Saudara sekalian, di dalam Alkitab, 弟兄姐妹们，在圣经里面， di sana kita bisa menemukan bahwa raja atau
Tuhan yang menggembalakan kita itu, menggembalakan umatnya, adalah satu pribadi yang peduli. 那圣经里告诉我们说，我们的君王，我们的主，就是非常关心我们的人的神。 Kalau dia Allah itu tidak peduli terhadap kita, 他若不关心我们， maka sebenarnya kita ini patut binasa tanpa harapan, mati di dalam penderitaan kekal. 我们就会灭亡，我们就会在永恒里灭亡，死在里面。 Tapi puji Tuhan, bahwa di dalam Kristus Yesus, Dia adalah Tuhan yang peduli kepada kita. 但是感谢主，在耶稣基督是非常关心人的。 Dia adalah Sang Raja yang menggembalakan dan mempedulikan hidup kita. 他是君王，他是非常关心我们。 Sebab itu kita juga diminta untuk dapat juga peduli kepada sesama kita. 所以他要求我们要彼此相爱，彼此关心。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 亲主所爱的弟兄姐妹， Tuhan Sang Gembala Agung itu Dia akan datang. 主是伟大的牧人，他一定会来。 Dia tidak akan datang sebagai gembala, 他来不是一个牧人， tetapi Dia akan datang kembali sebagai Raja, yaitu untuk menghakimi orang-orang benar dan orang-orang tidak benar. 他以君王的身份来，要审判义人和不义的人。 Saudara, Dia menghakimi, Dia adalah Raja yang menghakimi kita semua. Standarnya apa? 他是君王，他要审判我们每一个人，以什么以标准呢？ Ternyata standarnya adalah seolah-olah satu standar yang sederhana saja, 其实他的标准是很简单的， yaitu apakah kita adalah orang-orang yang peduli atau tidak terhadap sesama kita. 那就是我们有关心别人或者没有。 Saudara sekalian, rupa-rupanya kita tidak menemukan di sini bahwa Tuhan mengatakan bahwa orang yang benci, orang yang jahat, orang yang membunuh, orang yang berzina dan seterusnya itu akan diadili oleh Tuhan untuk masuk ke dalam penderitaan kekal. 那这里没有说那些仇恨人的人、杀人的人，他会在永恒里死亡。 Tetapi justru orang yang tidak peduli, orang yang tidak peduli terhadap sesamanya, bahkan terhadap mereka yang membutuhkan, Tuhan juga akan menghakiminya. 就是那些不关心人的人，不关心那些有需要的人，神要审判他们。 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sekalian, 所以我要求你，我要 mari kita bersama-sama memiliki rasa peduli terhadap sesama kita, 所以呢，我们要彼此来关心， yaitu sebagaimana Tuhan kita Sang Gembala Agung itu yang sudah peduli terhadap kehidupan kita. 就像耶稣是大牧者，如何关心我们？ Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita ini bisa peduli terhadap sesama kita, kepada mereka yang membutuhkan, miskin, papa, dan bahkan dalam kehidupan mungkin sakit, tertekan, pergumulan yang berat. 但是问题在于，我们应当如何去关心那些有需要的人，他们生活受欺压的人。 Saudara sekalian, yang pertama kita menemukan adalah 第一， bahwa kita harus memiliki kepekaan rohani. 我们应当拥有属灵的敏锐。 Seorang yang memiliki kepekaan rohani, dia akan dimampukan untuk mempedulikan kehidupan sesamanya. 有属灵的敏锐，他就会关心别人的生活。 Tapi bagaimana jika seseorang tidak mempunyai kepekaan rohani? 但是若是一个人他没有属灵的敏锐力， Saya pikir dia tidak akan mungkin untuk bisa memberikan perhatian, menolong, peduli terhadap sesamanya. 他就不会去关心人，去帮助别人。 Saudara sekalian, di dalam kamus bahasa Indonesia, 在印尼的字典里面， kata peka itu berarti 敏锐的意思是
mudah merasakan. 很容易感觉到， Tapi bukan hanya mudah merasakan, 不但是很容易感觉到， ya juga diartikan mudah untuk bergerak atau bereaksi. 也很容易有行动、有反应。 Nah, saudara sekalian, kalau saudara mau coba, betul apa enggak? 那我们来试试看，对不对？ Tubuh saudara peka apa enggak? 你的身体有没有敏感？ Ayo, coba cubit. 你就捏一下， Cubit lagi. 再捏一下， Nah, sakit enggak? 痛吗？ Apakah saudara akan berkata, oh sakit? 你可能会说很痛， Enggak, bukan. 不是？ Kalau saudara dicubit seseorang, saudara mungkin akan berteriak, ah! 那我们被人家捏的时候呢，我们会喊起来， Dan bahkan mungkin mengatakan sesuatu yang tidak perlu diucapkan ya. 可能会讲错不该讲的话。 Begitu ya. Terus kenapa? 为什么会这样呢？ Karena kita mempunyai kulit tubuh yang peka, 因为我们有敏感的皮肤， mudah merasakan, 很容易感觉到， mudah bergerak dan mudah bereaksi. 很容易活动，很容易反应。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， kepekaan rohani itu apa? 属灵的敏锐是什么呢？ Yang saya maksud dengan kepekaan rohani adalah 我的意思是， orang itu bisa cepat, mudah merasakan pergumulan dan penderitaan orang lain. 他会很快的感觉到别人的挣扎、别人的痛苦。 Tetapi juga bukan hanya dia bisa merasakan pergumulan dan penderitaan orang lain, 不但是能够感觉到别人的挣扎和痛苦而已， tetapi dia juga mudah bergerak, berespon, melakukan sesuatu dan tidak tinggal diam. 他也很容易有行动、有回应，做一些事，不只是静静而已。 Saudara-saudara sekalian, apakah kita adalah orang-orang yang mempunyai satu kepekaan rohani? 弟兄姐妹们，我们是否有属灵的敏锐呢？ Yaitu ketika ada orang yang mengalami pergumulan dan penderitaannya, 当人在有挣扎、有痛苦的时候， dan bahkan mungkin saja bergumul antara hidup dan mati, 也可能在生死边缘， apakah kita juga memiliki satu kepekaan, 是否我们也有敏锐感， merasakan bagaimana pergumulan dan penderitaan hidupnya? 感受到他的挣扎、他的痛苦？ Dan bahkan bukan hanya itu saja, 不单是这样而已， kita juga mulai tergerak, 我们也受感动， kita mulai berespon. 也有回应、有反应。 Apa yang harus saya lakukan? 我应当为他做什么？ Sudah di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, 在马太福音第9章， di sana juga disebutkan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. 耶稣走遍了各个的城市， Dia mengajar dan memberitakan Injil kepada banyak orang. 他教导，他传福音给人。 Tetapi tahukah saudara sekalian bahwa Yesus tidak hanya mengajar dan memberitakan Injil kepada banyak orang, 那我们知道说，耶稣不但是教导人、传福音给人而已， tetapi di sana disebutkan bahwa Yesus melihat keberadaan orang banyak itu. 耶稣看到这么多人， Ketika ia melihat keadaan orang banyak itu, 当他看到他们的状况， di dalam dirinya ada satu kepekaan, 在他的心里面有一种敏锐感， ada satu perasaan 有一种感觉， yang begitu mengganggu, 很震撼他， sehingga dia mengatakan, ini semua orang seperti tidak ada orang yang menggembalakan. 他说这些人好像没有牧人的羊， Maka timbullah belas kasihan dari dalam hidupnya. 在他心里面就产生了怜悯他们。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， saya tidak tahu apakah kita adalah orang-orang yang peduli terhadap sesama kita. 我不知道我们是属于有关心人的人吗？ Tetapi orang yang peduli terhadap sesamanya 但是有关心人的人， adalah orang-orang yang memiliki kepekaan rohani.
他是有属灵的敏锐感。 Saudara sekalian, itu berarti bahwa kita tidak menunggu orang lain mungkin berkata sesuatu. 这就是说，我们不必等候别人说了什么， Tetapi ketika kita berada di satu lokasi 当我们在一个地方， di mana Tuhan tempatkan, 神把我们放在那里， ketika kita melihat orang banyak itu, 当我们看到众人的时候， apakah kita juga merasakan bahwa ada begitu banyak orang yang sedang bergumul di dalam hidupnya? 是否我们也看到有这么多人生活在挣扎当中？ Apakah kita bisa merasakan bahwa mereka berada di dalam keputusasaan? 我们是否会感觉到他们活在失望当 Atau 中？ mungkin mereka di dalam keadaan menjerit dan memohon pertolongan, tetapi tidak ada orang yang memberikan pertolongan. 或者他们正在呼喊要求来帮助人，帮助他们，但是没有人帮助他们。 Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， tanpa ada satu kepekaan rohani, 若是没有属灵的敏锐感， maka tidak mungkin kita bisa memberikan kepedulian terhadap sesama kita. 我们就不可能会去关心别人。 Mari kita bangun kehidupan kerohanian kita dengan peka terhadap sesama kita. 让我们来建立一个灵性有关心人的。 Saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa orang yang tidak peka rohani atau peka di dalam hidupnya adalah merupakan satu keadaan yang begitu sangat berbahaya. 一个没有属灵的敏锐感呢，是非常危险的。 Saudara sekalian, ada seorang bocah anak kecil yang bernama Roberto Salazar. 那有一个小孩子名叫 Roberto Ya. Salazar， Bukan Pak Robert ya. Roberto Salazar. Roberto Salazar， Siapakah dia? 他是谁呢？ Dia adalah seorang bocah yang sebenarnya jarang menangis. 他这个小孩很少哭泣， Kenapa dia jarang menangis? 为什么他很少哭泣呢？ Saudara, ternyata bocah ini jarang menangis karena dia memiliki penyakit. 他很少哭是因为他有病。 Penyakitnya apa? 他的病是什么呢？ Penyakitnya adalah tidak bisa merasakan sakit. 他就是不会感觉到痛， Jadi penyakitnya ini tidak bisa merasakan sakit. Saudara. 他就是不会感觉到痛的病。 Satu kali dia pernah menggigit lidahnya sendiri. 他曾经咬到自己的舌头， Dia gigit sampai lidahnya putus. 直到他的舌头断了。 Oh, saudara sekalian, orang tuanya sudah panik. 哇，他的父母亲很慌张， Bagaimana ini? 要怎么办？ Tetapi sang anak ini biasa-biasa saja. 但是这个孩子却感到没有发生什么事， Padahal lidahnya putus. 其实他的舌头断了。 Jangankan putus, saudara sekalian ya. 不要说是断， Tusuk duri aja sudah sakit minta ampun. 刺到刺都已经很痛了， Apalagi ini putus. 何况是断了。 Bahkan dia sempat pernah jatuh 他曾经跌倒， ketika dia tidur sepanjang malam, pagi lukanya sudah menganga. 那当他醒来的时候呢，他的伤口已经开了， Tapi toh dia juga tidak merasakan sakit apa-apa. 他也没有感觉到痛。 Saudara sekalian, apakah saudara senang jikalau ada satu penyakit seperti itu? 那若是我们有这样的病，我们会喜欢吗？ Tentu tidak. 一定不会的。 Mengapa? 为什么呢？ Karena penyakit yang demikian adalah merupakan penyakit yang berbahaya. 因为这样的病是非常危险的。 Orang yang tidak bisa peka merasakan kesedihan, pergumulan, kesulitan orang lain adalah merupakan satu bagian hidup yang sangat berbahaya. 一个人若是不会感受到别人的痛苦、别人的贫穷，是非常危险的。 Mengapa demikian? 为什么会这样呢？ Injil Matius pasal 25 ayat 41 di sana mengatakan, 马太福音25章41节告诉我们： Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. 你那些被做主的人，你们走开吧，离开我去吧。 Ini beda dengan orang yang mempedulikan sesamanya itu. Dikatakan dia adalah orang-orang yang diberkati. 那些关心人的人呢，是被祝福的人。 Kemudian firman Tuhan mengatakan, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 你去吧，你
会在神所预备的永活里面去。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， orang ini mungkin saja tidak pernah membunuh, 这个人可能他没有杀过人， mungkin saja dia tidak pernah mencuri, 可能 merampok, 可能他没有 berzina, 没有偷，没有抢，没有犯奸淫， tetapi oleh karena dia tidak peduli 但是因为他不关心人， dan Tuhan tidak memperkenan hidupnya. 神不喜悦他的生活。 Mari kita belajar, saudara dan saya juga belajar untuk mempedulikan sesama. 但我们来学习关心别人， Bahkan mereka yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita. 特别关心那些非常需要帮助的人。 Terus yang kedua, 第二， bagaimana kita bisa memberikan kepedulian terhadap sesama kita, bahkan mereka yang membutuhkan. 我们如何去帮助那些有需要帮助的人呢？ Saudara sekalian, yang kedua adalah kita harus memiliki kasih yang tulus. 我们应当拥有虔诚的爱。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， suatu kali saya membaca sebuah pengakuan seseorang. 我读到一个人的承诺， Dia mengatakan bahwa ada seorang wanita yang sedang mencari pekerjaan di sebuah rumah tangga. 有一个人在一个家庭在寻找工作， Kemudian sang pemilik rumah tangga, sang tuannya ini melihat orang ini. 那老板就看到他， Saudara sekalian, orang ini kelihatannya lugu gitu ya, 他看起来很单纯， sederhana, 非常单纯， enggak macam-macam begitu lah pokoknya ya. 就是说很简单的人。 Bahkan tutur katanya begitu memberikan simpati kepada orang lain. 他谈吐当中感到也非常同情别人。 Singkat cerita, tuan rumah ini bertanya kepada dia, berapa gaji yang kamu inginkan? 老板就问他说：“你要多少的薪水呢 Lalu dia mengatakan, dia menjawab demikian. ？”他这样说 Kalau soal gaji sih, ya terserahlah. Yang penting saya bisa membantu menyenangkan tuan dan nyonya. 他说：“不提这个薪水多少啦，只要我能够服侍老板和老板娘就可以了。” Saudara, karena begitu terkesan dengan orang ini, maka sang tuan rumah itu mempekerjakan dia sebagai pembantu rumah tangga. 因为他看起来很好，所以就聘请他成为家庭的女佣。 Tidak lama setelah dia bekerja, dipercayakan kunci-kunci rumah itu kepada dia. 不久之后呢，连家里的首饰都信任他保管。 Tetapi apa yang terjadi ketika setelah 2 bulan lewat itu? 但是过了2个月之后，发生什么事呢？ Ketika sang majikan pulang ke rumah, 当老板回来的时候， ternyata barang-barang berharganya sudah hilang lenyap ludes. 他非常贵重的东西都不见了。 Saudara sekalian, kemudian dia terkaget-kaget, siapa sebenarnya orang ini? 他非常的惊讶，是谁偷了他的东西呢？ Selidik punya selidik, 就在检查， ternyata dia bukan pembantu rumah tangga yang sebenarnya. 其实他不是真正的女佣， Dia adalah seorang anggota dari kawanan perampok 他是强盗集团的一份子， yang saat itu sedang beraksi sebagai seorang pembantu rumah tangga. 他只是假假的成为一个家庭女佣。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kita untuk peduli kepada orang lain harus ada kasih yang tulus. 那我们要关心人，要有虔诚的心、爱心。 Sepanjang hari sang gembala itu mencampurkan domba dan kambing itu untuk digembalakan. 一整天，那个牧羊人把绵羊、山羊掺在一起， Tidak tahu mana yang kambing, mana yang domba kalau nggak tahu betul. 那没有去把它分出来，哪里是绵羊，哪 Tapi 里是 pada 山 malam 羊。 hari, sang gembala itu akan memisahkan antara kambing mana dan domba mana. 但是到了晚上，他就会把山羊和绵羊分开。 Nah
Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， demikian juga orang yang punya hati tulus atau tidak itu sulit dideteksi. 那有虔诚的爱心和没有呢，也很难分别出来。 Kita kadang-kadang tidak bisa menilai orang ini tulus atau tidak. 我们很难去估计这个人有真诚的爱心或者没有呢。 Nah, saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， ini ada satu bagian yang saya tidak catat di sana. 有一部分我没有记录下来。 Ya. Saudara, menarik sekali bahwa ada satu kata Yunani yang mengartikan kata tulus itu. 有一句希腊文讲到虔诚， Kata Yunani itu adalah 虔诚就是有希腊文就是这样 Eilikrines.，eligrinis， Eilikrines itu terdiri dari dua kata, 它有2句话， yaitu yang pertama adalah hele yang berarti sinar matahari, 第一句话 hele 就是热光 dan krino itu berarti menghakimi. ，grino 就是审判。 Itu berarti bahwa Krino atau krinos itu berarti ada hidup dan perbuatan kita akan terlihat dengan jelas, murni atau tidak, tulus atau tidak, yaitu ketika kita dihakimi di bawah sinar matahari. 这就是说，在日光之下，我们受审判的时候呢，我们的生活、我们的行为是虔诚不虔诚、纯洁不纯洁，就会看得很清楚。 Saudara, Matius pasal 25 ayat 31 di sana mengatakan bahwa Tuhan akan datang bersama malaikatnya dan duduk di atas tatanya untuk menghakimi, dan disitulah akan terlihat siapakah kita sebenarnya. 在马太福音25章31节这样说：当人子在他荣耀里同坐众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， mari kita belajar untuk hidup peduli terhadap sesama kita. 让我们来学习要关心别人， Karena hidup peduli adalah merupakan suatu bagian yang teramat penting. 因为这是一个非常重要的部分。 Memang kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik, 我们得救不是因为好行为， tetapi orang yang diselamatkan, 但是已经得救的人， orang yang mencintai Tuhan 爱上帝的人， dengan sungguh-sungguh, 真正爱上帝的人， dia akan terdeteksi hidupnya dengan peduli orang lain atau tidak. 他的生活一定会清楚的显明他有关心人或没有。 Mari kita tidak mengikuti arus zaman semangat daripada dunia ini, 我们不要跟着世界的潮流， tetapi kita belajar mengikuti dan taat akan kebenaran firman Tuhan. 我们要跟随和顺服真神的真理。 Dua hal yang dapat kita pelajari pagi hari ini. 今天早上我们可以学习2件事： Bagaimana kita peduli kepada sesama kita. 我们怎样关心别人。 Saudara sekalian, bila kita belum peduli kepada sesama, 若是我们还没有关心别人， milikilah kepekaan. 我们就要有敏锐感。 Tetapi bila kita sudah peduli kepada sesama kita, 我们已经关心人了， lakukanlah dengan penuh ketulusan. 我们要虔诚的、真诚的去做， Jangan beda antara luar dan dalam. 不要你里面跟外面不一样。 Lakukanlah dengan segenap hati. 我们要全心全意的去做。 Tuhan akan mengatakan, masuklah hai orang-orang yang diberkati. 神会说：“蒙福的人进来吧， Masuklah ke dalam kerajaan yang telah disiapkan oleh Allah bagi kita semua. 进来神为你预备的国度里面。 Maukah kita? ”我们愿意吗？ Tuhan memberkati kita sekalian. 上帝祝福我们每个人。 Mari kita mengambil waktu hening sejenak. 我们在神面前默祷。 Amin. 阿门。 Mari kita bangkit berdiri. 让我们站起来， Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们与历代先今与将来众信徒一起以使徒信经宣告我们的信仰，回想我们受洗时的承诺。 Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. 这时候是代祷， Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu peduli dan mengasihi hidup kami. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, perkenankanlah kami umat-Mu untuk datang merendahkan diri dan hati kami ke hadapan-Mu, untuk menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Karena kepada siapakah kami berharap kepada ya Tuhan, jikalau bukan kepada Allah yang peduli dan mengasihi kami. Tuhan, pada saat ini pertama-tama kami ingin berdoa untuk negara dan bangsa di mana kami tinggal. Kami mohon kiranya Tuhanlah yang akan memberkati para pemimpin-pemimpin negara kami, agar supaya mereka juga boleh dapat melakukan tugas untuk boleh dapat mengayomi dan bahkan memikirkan akan kemajuan negeri ini, dan bahkan juga boleh dapat memikirkan dan mengatasi berbagai-bagai tantangan, kesulitan yang ada yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa kami ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan mereka hikmat dan bijaksana, agar kami juga boleh keluar daripada setiap permasalahan yang kami hadapi. Khususnya saat ini di mana pandemi COVID-19 masih belum juga berakhir. Kami mohon kiranya Tuhanlah yang akan memberkati mereka, dan bahkan memakai setiap masyarakat bangsa ini untuk turut bekerja sama satu dengan yang lain, melakukan kewajibannya, agar supaya pandemi COVID-19 ini dapat teratasi dengan baik. Berkati juga mereka yang terus sedang mengadakan penelitian dan bahkan mewujudkan akan adanya vaksin COVID-19, sehingga kami boleh mendapatkan satu vaksin untuk ketahanan dan kekebalan tubuh kami daripada pandemi ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah adalah Allah yang mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang ajaib. Kami juga tak lupa berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun juga, yang sampai hari ini masih juga melakukan akan ibadah online. Kami berdoa ya Tuhan, berikanlah setiap gereja Tuhan hikmat dan kemampuan untuk boleh melayani di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, agar kiranya Injil Tuhan tetap diberitakan. Dan lebih daripada itu, biarlah gereja Tuhan juga tetap melakukan tugas dan panggilannya, bukan hanya sekedar untuk melakukan ibadah, tetapi mewujudkannya di dalam kehidupan mereka setiap hari, sehingga setiap umat Tuhan boleh menjadi saksi dan memuliakan akan nama-Mu. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Khususnya pada saat ini berdoa untuk beberapa hamba-Mu yang kami ketahui, yaitu Pendeta Mulyadi dan juga Pendeta Rungun, yang saat ini sedang terpapar
COVID-19. Tuhan berikanlah kekuatan, dan biarlah segala obat-obatan makanan dan juga terapi yang dilakukan boleh dapat memulihkan, menyembuhkan akan kesehatannya. Lindungi dan sertailah kehidupan hamba-hambamu ini, dan biarlah mereka juga boleh dapat terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kuatkan, teguhkan juga keluarga mereka. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Biarlah melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami dengan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. 我们要进入奉献仪式。 Nats persembahan dari Roma pasal 12 ayat 1. 奉献经文起自罗马书12章第1节。 Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 罗马书第12章第1节，所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作火祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Mari kita masuk di dalam doa persembahan. 我们进入奉献祷告。 Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan, sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Ajarkan kepada kami Tuhan, bukan saja kami mempersembahkan materi, tapi kami boleh belajar mempersembahkan waktu kami, tenaga kami, talenta yang ada pada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. 我们要结束今天的崇拜会。 Kita menyanyikan KPPK 381 Setia. 我们来唱圣教诗歌381首，终已所托。 Di dalam dunia penuh dosa selalu berubah, langit pun goncang dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di surga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah
tekadmu, setia bekerja, setia bagi rajamu, setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu, 我不再魔鬼色里蒙羞，我有离别人的频频气氛。愿生命令你应当服从，他一切将不当的一根中。效法神勇士在火焰中，不惧危险，不怕亡命凶。他们为主多么雄壮，他们对主自信已尽忠。尽忠，尽忠，将这口号过四方。尽忠，你所过，忠于你的荣望。尽忠，尽忠，虽然众人都不忠，无论离合难，靠近主边站，是不求见你眼中。Haruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang bakal kan digantinya mahkota mulia. Ia akan kembali dan menyambut semua hamba-Nya yang setia. Kelak Ia berkata, hai engkau, masuklah dan berjamu denganku. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pada manusia, susah apapun, tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Jemaat sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. 我们今天的主日崇拜就到如此。
周日愉快。